Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus utama Kerajaan Sarawak kini telah melantik barisan ahli lembaga penjaga bagi menguruskan dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak. Bima Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Peng berkata, pengurusi lembaga penjaga dana tersebut akan diterajui oleh pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang juga bekas hakim di Mahkamah Persekutuan Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jerai. Menurutnya, ahli-ahli lembaga penjaga lain yang dilantik ialah pengurusi kumpulan LIMAR, Tan Sri Dato' Amal Leonard Lingi juga, pengurusi kumpulan syarikat Pusat Bandaraya Kuala Lumpur KLCC, merangkap pengurusi pelaburan hartanah berhad, Tan Sri Ahmad Nizam Saleh, pengarah bebas Bank RHB, Dato' Ian John Low, Grainy Dolly, Penasihat Jawatankuasa Pelaburan Yayasan Amal, Mohsen Fahmi, Pengarah Permodalan Nasional Berhad, Datuk Sordiman Aini, Peguam Besar Negeri Sarawak, Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid dan Setiausaha Keuangan Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizasman Wan Omar. Jelasnya perubahan dana ini akan mengamalkan prinsip dan amalan yang diterima umum GAPP atau lebih dikenali sebagai prinsip Santiago seperti yang diguna pakai oleh kebanyakan dana kekayaan lain di dunia. GAPP advocates the principles of transparency, accountability, good governance, structure, and sound investment. These principles are taken up and institutionalized in the establishment of the fund. In our effort to apply the highest standard of governance and transparency in managing our sovereign wealth fund, which also allowing us to network and share knowledge on best practices with other global sovereign wealth funds. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, Kerajaan Sarawak akan memperuntuk dana awal sebanyak 8 bilion ringgit di mana dana kekayaan tersebut seterusnya akan menerima peruntukan tahunan secara berjadual. The fund is estimated to grow sustainably with no withdrawal, except for any potential critical event occurred or when the fund performed better than targeted. Beliau turut menegaskan dana tersebut akan diuruskan dengan ketat mengikut dasar pelaburan dan mandat dana dalam memastikan pertumbuhan yang seimbang dan meminimumkan risiko jangka panjang dalam aset yang dilaburkan. Jelasnya lagi, akaun dana ini akan dibentangkan dalam persidangan DUN Sarawak dan belanjawan tahunannya akan diluluskan oleh Kabinet Negeri. Seterusnya, pada hari yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari telah menerima 3 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Kunjungan pertama adalah rombongan dari Petron Malaysia yang diketuai oleh Pengurus Besar Petron Faridah Adli. Manakala kunjungan hormat kedua pula adalah daripada Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura Status, di mana ia turut disertai Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiyu. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA bersama 3 penaja emas untuk anugerah kewartawanan Kenyalang 2023 iaitu Shell, Petronas dan Sarawak Energy Berhad SEB. Kunjungan itu antara lain bertujuan untuk menjemput beliau bagi menyempurnakan Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2023 yang dijadualkan berlangsung di Hotel Pullman Miri pada 4 November depan. Dalam kunjungan hormat tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut menyerahkan sumbangan berjumlah RM100,000 kepada FSJA bagi menjayakan majlis itu nanti. Manakala 3 penaja emas terlibat masing-masing menyumbangkan RM50,000 kepada FSJA untuk tujuan yang sama.
Berita seterusnya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi mengetuai jelajah Pen Borneo Drang Urut dari Kuching ke Miri bagi meninjau perkembangan terkini Lebuh Raya Pen Borneo LPB. Jelajah ini dianjurkan oleh Kementerian Kerja Raya KKR dan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD, di mana rombongan ekspedisi selama 2 hari ini menggunakan sebuah bas yang memulakan perjalanan dari Kuching hingga ke Sibu pada Isnin dan akan menyambung perjalanan dari Sibu hingga ke Miri pada Selasa. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas, ekspedisi ini akan membolehkan pihak kerajaan memaklumkan perkembangan terbaru berkaitan LPB kepada rakyat Sarawak. There's a lot of publicity that would need to be conveyed to the public on the latest progress of Pen Borneo. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa acara pelepasan jelajah tersebut di Kuching pada Isnin. Sementara itu, Datuk Seri Alexander berkata jelajah ini juga sebagai langkah memastikan jalan raya sepanjang LPB dalam keadaan terbaik untuk menyambut kedatangan konvoi kepada Borneo Dirgahayu Tuanku yang bakal disertai Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Sabah dan Sarawak. Sebenarnya ini adalah usaha persiapan untuk memastikan laluan ini adalah dengan keadaan terbaik kerana bulan depan seperti mana kita telah diberitahu ya Tuanku Yang di-Pertuan Agong akan datang untuk melawat dan menjelajah Pen Borneo bermula dari Sabah sehingga ke Teluk Melanau ke Kuching lah. Tambahnya, jelajah ini juga akan menjamin keadaan jalan sepanjang LPB yang telah siap, manakala jalan raya yang separuh siap pula akan dipastikan selamat dan selesa untuk digunakan. Kekal dengan perkembangan di Kuching di mana program Bina Integriti Komuniti CIB dapat mewujudkan tadbir urus yang lebih bertanggungjawab dan telus. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, program CIB menampilkan pendekatan holistik untuk memupuk integriti dan membasmi rasuah melalui penlibatan aktif masyarakat. Katanya penggabungan mekanisme pemantauan aduan mengambil kira pendapat kedua-dua penyedia perkhidmatan dan penerima sekaligus mampu meningkatkan integriti komuniti. As Sarawak advances on its path to prosperity, the community stand to pause to reap the rewards of government meticulous plan programs and projects. Consequently, it became an imperative for the Sarawak to fortify 3 fundamental pillars: governance, integrity, and anti-corruption. These pillars will form cornerstone securing the continuous and unwavering progress of Sarawak pursuit for our long-term prosperity. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Latih Pelatih TOT bagi program CIB pada Isnin. Seramai 78 peserta dari 26 pihak berkuasa tempatan PBT di Sarawak menyertai program tersebut yang bertujuan untuk melatih pegawai PBT sebagai fasilitator untuk pelaksanaan program CIB pada masa akan datang. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim menyambut baik penganjuran program TOT ini sebagai satu inisiatif yang baik selaras dengan hala tuju dan penegasan Kerajaan Sarawak dalam memastikan semua jabatan dan PBT mengamalkan ketulusan dalam penyampaian perkhidmatan awam di seluruh negeri. Di Pedawan pula, peruntukan berjumlah RM30,000 di bawah geran projek kecil luar bandar MRP telah diluluskan untuk aktiviti tahunan Biro Wanita Kampung Simbo. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susi berkata, peranan Biro Wanita amat penting sebagai salah satu ejen perubahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi kaum wanita di Sarawak. Katanya Biro Wanita merupakan tulang belakang jawatankuasa yang menjaga keharmonian, keamanan dan keselamatan sesebuah kampung. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Rumah Gerakan Biro Wanita Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Kampung Simbo pada Ahad. Justru beliau berharap Biro Wanita dan JKKK sentiasa bekerjasama dalam pelaksanaan aktiviti serta saling membantu antara satu sama lain dalam memajukan kampung masing-masing. Dalam majlis tersebut, Datuk Dr. Jarib turut menyaksikan penyampaian sijil lantikan kepada JKKK Kampung Simbo yang baru bagi sesi 2023 dan 2024 yang disampaikan oleh Pegawai Takbir Pejabat Daerah Kecil Pedawan Julius Scott Sapong.
Manakala inisiatif ekonomi digital akan mentransformasikan ekonomi Sarawak dengan menyumbang sebanyak 20% atau 56.4 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak pada tahun 2030 nanti. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, bidang ekonomi digital akan mewujudkan 45,000 peluang pekerjaan baharu yang berpendapatan tinggi dengan 80% daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerima pakai pendigitalan. Justru tegasnya, belia pada hari ini perlu menyesuaikan kerjaya mereka dengan perubahan semasa yang dibawa oleh ekonomi digital. Atas sebab ini, Kerajaan Sarawak percaya inisiatif ekonomi digital akan mentransformasi ekonomi Sarawak di mana ekonomi digital akan menyumbangkan sebanyak 20% atau 56.4 bilion kepada KDNK Sarawak pada tahun 2030 nanti. Ini sekaligus akan mewujudkan 45,000 peluang pekerjaan baharu yang berpendapatan tinggi dengan 80% daripada perusahaan makro, kecil dan sederhana atau PMKS menerima pakai pendigitalan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Jerayawara Project of Dream Realised ProDR 2023 CD ke-8 Anjuran Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas di Dewan Syarah Mukah pada hari ini. Katanya, ekonomi digital merupakan tahap ketiga teras strategik pembangunan Sarawak di mana kerajaan negeri hendak melihat usahawan-usahawan anak Sarawak dapat berkecimpung di peringkat global dengan syarat adanya jaringan internet yang pantas di negeri ini. Sekian edisi malam. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jpdma dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi malam ini, saksikan paparan video berkenaan visi Premier Sarawak Eco-Friendly Transport #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.